dirahmati Allah, pertamanya kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia daripada Allah, Allah izinkan kita berada di rumah Allah. Saya doakan kehadiran kita ke rumah Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah jadikan penyebab kepada semua yang ada di surau pada tengah hari ini dimasukkan ke dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Baru ni kita berhenti kat mana? 64. Hai. Hai. Okey, bercermin apa? Yang ni kita tengok sunnah-sunnah Nabi dalam bentuk bacaan. Jadi baru ni saya dah sebut beberapa perkara dan kadang-kadang ada yang masuk dalam apa yang disebutkan dalam fiqh Syafi'i dan ada yang tidak termasuk. Jadi sebelum kita masuk kepada sunnah Nabi dalam bentuk perbuatan, kita tengok sedikit lagi. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi kata aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'akthiru fihi min ad-du'a. Nabi kata seorang hamba sangat hampir kepada Tuhannya bila waktu dia sedang sujud, wa huwa sajidun fa'akthiru fihi min ad-du'a, maka perbanyakkanlah doa waktu kita sedang sujud. Jadi waktu kita sedang sujud, maka kita ambillah peluang untuk memperbanyakkan doa pada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa ketika sujud ni dia agak umum, dia tidak ditetapkan secara khusus. Walaupun ditetapkan secara khusus, ada yang setengah tu macam lepas tasyahud akhir, itu lebih afdal lah kita baca apa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam keadaan tertentu ada juga yang diharuskan untuk kita baca yang bukan daripada yang Nabi ajar. Cuma sahaja kalau dia dalam bahasa Melayu kita tak boleh sebut lah. Nah, kita tak dia tuan-tuan sidang jamaah rahmat Allah. Tapi apa pun tuan-tuan mencontohi petunjuk daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah lebih baik tuan-tuan. Dan ada pula doa-doa lain bagi yang ingin mengetahui lebih lanjut. Silakanlah menyelidik kitab satu-satu. Tetap bagus juga cari kitab ni tuan-tuan. Hisnul Muslim. Dalam telefon pun ada. Tetap boleh download dalam Play Store. Tulis saja Hisnul Muslim ada. Dia buku ni dia buku doa lah, daripada Quran, hadis Nabi yang sahih. Jadi kita amal tu memang kita selamat lah, tak payah nak kau baca doa apa ni? Nah, tak pernah dengar. Ni ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna dia ayat Quran, hadis Nabi. Quran, hadis Nabi. Nah, hadis Nabi pun hadis Nabi yang betul-betul sahih. Hisnul Muslim. Hisnul ni makna dia pelindung, penjaga, pengawal. Pengawal siapa? Muslim. Pengawal kepada orang Islam. Jadi kita ni orang Islam, maka kita patutnya carilah buku ni. Bagi tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah, setiap sunnah dalam solat yang berupa ucapan dilakukan setiap rakaat kecuali pada doa iftitah dan doa setelah tasyahud. Itu sekali-sekali je lah. Doa iftitah sekali, betul tak? Doa doa setelah tasyahud pun sekalian. Jadi kalau yang lain-lain itu dia berulang. Setiap kali rakaat mana dia akan diulang. Contohnya baca Al-Fatihah, baca surah, betul tak? Untuk rakaat pertama, rakaat kedua kan. Lepas tu kita baca tasbih dalam rukuk, dalam sujud, betul tak? Yang tu diulang pada setiap rakaat. Okey tuan-tuan, sidang jamaah rahmati Allah. Kecuali yang sekali je kita baca doa iftitah sekali. Doa selepas tasyahud. Yang kita baca pada minggu lepas kan. Sebelum kan Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Itu salah satu lah. Dia banyak lagi. Okey tuan-tuan, dia sebutkan pada kita sini nak memberi motivasi kepada kita dalam supaya terus bersemangat mengamalkan sunnah Nabi. Dia kata
apabila sunnah-sunnah yang berupa ucapan dalam solat 5 waktu dikumpulkan, kalau kita nak kumpul lah, nah, kalau kita nak kira lah, nah, tapi sebenarnya kalau tak kira pun tak apa, serah pada Allah, serah pada mereka untuk kira. Nah, jadi tuan-tuan, dia kata maka akan didapatkan sebanyak 136 sunnah dalam 17 rakaat. 17 rakaat tu 4, 4, 3, 2, 1. Salah. Apa nama? Satu mana ada? Nombor 2, 4, 4, 3, 4. 2, 4, 4, 3, 4. Saya sebut tadi mai ikut mana? Mai sebut lah. Itu yang jangan lu benda sikit kan. Semua ustaz sebut, ya lah. Jadi tuan-tuan kata-kata ustaz mai sebut lah. Okey tuan-tuan, sidang jamaah rahmati Allah. Dan di antaranya ada 8 sunnah yang pelaksanaannya berkali-kali dalam setiap rakaat. Ada 8 sunnah. Mungkin kita boleh tengok depan ni lah. Saya pun tak tanda sini apa dia sunnah Nabi. Nah, Al-Fatihah tu. Nah, jadi tuan-tuan, kita baca Al-Fatihah tu sunnah tu. Nah, jadi tuan-tuan, apabila dikumpulkan dalam solat nafilah pula, iaitu solat sunnah ataupun solat sunat. Nafilah tu makna dia solat sunat. Ada diistilahkan dengan perkataan tatawu, sunat juga. Nah, nafilah sunat juga. Yang berjumlah 25 rakaat. 25 rakaat ni dikira ke mana ni? Jadi witir ni kalau ada, sebab ganjil kan 25 kan. Jadi tuan-tuan ni mungkin solat apa nama duha 8 rakaat ke? 2 pun tak ada nama. InsyaAllah istiqamah paling tidak 2. Jadi tuan-tuan ni 8 rakaat, tahajud 8 jadi 16 lah. Nah, apa? Rawatib dah 12 rakaat, lebih lah. Kan? Rawatib ke duha 2. Jadi tuan-tuan ni rawatib 12 rakaat lah. Nah, jadi tuan-tuan ni sidang jamaah rahmati Allah. Sini dia sebut 25 rakaat, mai ke mana tadi? Sebagaimana keterangan yang disebutkan pada perbahasan tentang salat sunnah yang dilakukan dalam sehari semalam, maka akan didapatkan sunnah yang dapat diterapkan berjumlah 176 kali. Bukan 176 sunnah. Nah, dan yang demikian bertambah banyak manakala seorang muslim, bila mana seorang muslim menambahnya dengan melakukan solat malam, solat duha. Malam duha termasuk ni. Nah, jadi tuan-tuan tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah. Jadi tuan-tuan ni, yang ni kalau kita kumpul-kumpul kan tuan-tuan ni sampai sini muka surat 65 ni, saya rasa lebih dah 1000 kot. Sunnah Nabi dia kata lebih daripada 1000. Dan daripada sunnah kita bangun tidur hari tu kan, mula-mula sekali nah. Lepas tu sunnah bersiwak, sunnah apa nama, masuk bilik air apa nama kan, sunnah berwudu apa nama, rasa lebih dah sampai ni baru tengok apa nak. Nah, jadi tuan-tuan ni, tapi benda-benda macam ni kalau tak gaji kira lah, tak gaji pun tak apa. Janji yang kita buat tu sunnah Nabi dah, sunnah. Alhamdulillah. Nah, okey tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah. Dan yang demikian bila kita melakukan solat. Sedangkan sunnah-sunnah yang berupa ucapan yang hanya berulang satu kali, iaitu disebut sekali lagi doa iftitah, doa setelah tasyahud akhir. Nah, itu sekali je lah. Maka jika dua sunnah tersebut dikumpulkan dalam solat wajib, jumlah dia ialah 10, sebab wajib 5 waktu kan, 5 kali 2 10. Sedangkan jika diterapkan dalam solat-solat sunnah yang dilakukan sehari semalam, maka akan berjumlah 24 sunnah. Nah, jadi 24 sunnah. Dan ia bertambah 24 sunnah ni 12 rakaat tadi kan? Nah, 12 kali 2 jadi. Dan bertambah semakin banyak manakala bila mana seorang muslim mengerjakan solat sunnah yang lain seperti solat malam, solat duha ataupun solat tahiyatul masjid. Nah, dengan begitu semakin bertambahnya penerapan sunnah yang berulang sekali dalam solat wajib ataupun solat sunnah, secara otomatis makin bertambah pula pahala yang ni yang kita nak. Nah, dan kesungguhan untuk berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kita ni tuan-tuan kalau pahala ni kita tak berkira sangat. Betul tak?
Kalau gaji kira. Nah, kau kena kan ni silap buat anaknya. Nah, kau nak kerja hari ni saja apa? Betul tak? Jadi tuan-tuan, sebab tu kadang-kadang bila kita tidak kira tentang pahala ni, sebab tu sunnah-sunnah Nabi ataupun amalan-amalan ni kita tak jadi gairah sangat. Cuba kira sekali-sekala. Nah, tak adalah kita sungguh sangat, tapi kena kira lah tuan-tuan. Dapat pahala banyak mana dah hari ni? Betul tak? Tak kira. Kita tak kira, tak berapa nampak sangat lah. Jadi tuan-tuan ni kalau gaji, jadi tuan-tuan sidang jemaah rahmat Allah. Kadang-kadang saya tuan-tuan ni ada budak Grab datang hantar lalamu ke Shopee ke mana? Sekarang banyak ya. Panda ke mana? Kita nak tanya sikit. Minta majlis saya ada order lain. Tak nak sembang. Nah, kita minta majlis saya ada order lain. Nah, jadi tuan-tuan sidang jemaah rahmat Allah. Baru ni saya balik kampung, naik flight, lepas tu pergi airport, naik Grab . Masa balik tu sembang sebab kebetulan yang driver Grab tu orang Kelantan. Saya kata tak balik kau, Nemo. Nah, kata tak balik lah, kata tak apa sedap, kata lepas tu nak hadap jam apa nama. Grab je lah dia kata. Nah, saya tanya-tanya, dia kata apa nama? Dia kata berapa lama bawa ni sehari-hari? Keluar pukul berapa kan? Dia kata lepas hantar anak keluar lah. Jadi dia kata kadang-kadang tengok target lah dia kata. Kalau target saya tercapai saya balik awal. Berapa target sehari? 500. Berapa keren? 500 sehari ya. Ingat tu biasa-biasa. Tapi dia kata 500 bukan masuk poket kita lah. Itu kasar lah. Separuh kok? Separuh kan? Separuh okey lah. Kena 500 kejut kalau kita ada lah. Dapat separuh okey. Ada tahu dia. Tadi ingat nak pergi bawa Grab juga. Jadi tuan-tuan sidang jemaah rahmat Allah. Okey, habis itu tuan-tuan . Jadi tuan-tuan kita kena kira lah pahala-pahala yang patut kita dapat seharian ni berapa banyak kan. Kita usahakanlah tuan-tuan . Sebab tu tuan-tuan yang paling hebat untuk kita dapatkan pahala ialah melalui amalan sunnah Nabi SAW. Walaupun benda yang telah diwajibkan oleh Allah, dalam tu terdapat sunnah-sunnah. Ada sunnah yang diwajibkan, ada sunnah yang dianjurkan pada kita ataupun sunnah. Jadi tuan-tuan apapun tuan-tuan kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma arinal haqqa, Allahumma arina Allahumma rzuqna mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan salihah. Ya Allah, kurniakanlah rezeki pada kami untuk ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ucapan, pada perbuatan, niat dan semualah apa yang ada pada diri kita, termasuk amal-amal soleh yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dasarkan pada petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuba kita tengok tuan-tuan yang seterusnya, sunnah dalam solat dalam bentuk perbuatan. Yang ni tuan-tuan hadis ni dia kumpulkan, dia ambil secara umum. Dia tak kira mazhab tuan-tuan . Kadang-kadang ada dalam mazhab kita Syafi'i, kadang-kadang tak ada dalam mazhab Syafi'i, ada dalam mazhab Hanafi. Kadang-kadang tak ada dalam mazhab Syafi'i Hanafi, tapi ada dalam mazhab Hambali. Kadang-kadang empat-empat ada. Nah, itu kira jumhur lah. Jadi kita tengoklah secara umum tuan-tuan. Sebab apa yang disebutkan dalam ni semua didasarkan kepada hadis-hadis Nabi SAW, termasuk dalam perbuatan Nabi. Kita tak buat. Mungkin dalam mazhab lain yang buat. Sebab tu bila kita sebut, kita tengokkan semua ni, kita berhadapan dengan orang yang bermazhab lain, kita tak ada rasa ni golongan sekian-sekian. Kita tak kata. Sebab itu juga adalah dalam perbuatan Nabi SAW. Nah, boleh tuan-tuan cuma kadang-kadang kalau kita tengok tak ada pula dalam hadis Nabi yang sahih. Itu memang karut lah. Betul tak? Jadi kita umum tuan-tuan. Sebab saya pengalaman saya tuan-tuan bila saya belajar di bidang Quran dan Sunnah Nabi masa di universiti, benda-benda macam ni didedahkan kepada kita. Dia menyenangkan hidup kita. Kita tak berhadapan dengan orang kita selalu bersangka buruk. Nah, baru ni saya pernah tuan-tuan di bukan baru ni, lama lah. Jadi tuan-tuan ada orang kampung saya lah. Tapi saya tak berapa kenal dia. Tapi orang kampung. Sebab dia pindah daripada kecil lagi pergi duduk tempat lain. Dia asal kampung situ.
Jadi tuan-tuan ni dia kerja sini, kebetulan dia ada rapat dengan kawan saya yang sekampung juga. Jadi kena dia kata Ustaz minta tolong sekali ya, datang kau. Saya pun adalah satu masa tu kebetulan kosong. Saya telefon dengan dia pun, boleh kita ejak-ejak pergi tempat dia, dan dia target untuk nak betulkan jemaah di surau dia tu lah. Bila saya masuk, dia suruh jadi imam. Mula-mula sampai pun saya rasa macam pelik. Apa benda yang dia baca dekat corong speaker kan? Saya tak faham. Kalau kata zikir tu kita faham lah. Nah, yang ni bunyi dia lain. Orang Jawa. Dia baca apa tak tahu lah. Bila saya masuk, dia suruh saya jadi imam. Saya jadi imam. Lepas masa habis salam tu, saya pun balik tengok jemaah sebelah kanan saya ni Bangladesh, belah kiri saya orang Indonesia. Jadi tuan-tuan, bila saya ceramah tu, dia kan yang geng-geng Indonesia ni sama dengan kita lah, mazhab Syafi'i lah. Dia nak suruh kita ni tegur jemaah daripada Bangladesh yang bermazhab Hanafi. Oh, tak boleh. Kadang-kadang popok ni bila dia kuat sangat, dia tegur pula kita. Betul tak tuan-tuan? Jadi tuan-tuan ni, apa yang dibuat oleh popok dia ni serupa je tuan-tuan. Contohnya dia kata, minta lah bagi tahu dekat orang yang bermazhab Hanafi ni, tiap kali semayang fardu ni, duduk sama-sama kita zikir. Dan dia memang cara dia, kalau solat fardu yang ada solat sunat ba'diyah, maka dia utamakan solat sunat dulu. Dan bila lagi solat sunat tu muakkadah dalam mazhab kita. Dalam mazhab dia Hanafi, dia beza antara fardu dengan wajib. Solat tu yang 5 waktu tu fardu, itu taraf lebih tinggi lah. Kalau solat sunat yang dalam mazhab kita panggil sunat muakkadah tu, dia wajib. Sebab tu dia lepas semaya fardu tu dia semaya sunat, sebab bagi dia wajib. Dan bagi dia, kalau kita lah solat berjamaah ni fardu kifayah kita lah, dia wajib. Solat berjamaah dia wajib. Jadi tuan-tuan, sebab tu kita kena faham jugalah keadaan-keadaan tertentu. Jadi tuan-tuan, bila kita tengok hadis-hadis ni tuan-tuan, dia mendedahkan kepada kita, bila kita berhadapan dengan amalan-amalan orang tertentu ni, dia mudah-mudahan termasuk dalam apa yang ditunjukkan oleh Nabi. Makna dia kita berlapang dada. Yang pertama tuan-tuan ni, sunnah berupa perbuatan dalam hadis Nabi SAW. Mana yang sempat tuan-tuan ni? Mana yang sempat? Pertama ialah mengangkat kedua tangan bersamaan dengan ucapan takbir. Mana dia? Waktu kita takbiratul ihram tu, Allah bersama tu lebih afdal lah. Tapi ada juga perbahasan yang boleh kita sebut Allahu Akbar baru kita angkat tangan pun boleh. Kadang-kadang kita angkat tangan dulu, Allahu Akbar pun boleh. Tapi yang lebih afdal dia bersama. Allahu Akbar. Mengangkat kedua tangan ketika rukuk, sama juga. Jadi dia ada 4 tempat yang perlu kita angkat tangan ni. 4 tempat, bukan 4 kali. Kena faham tu. 4 tempat. Pertama sekali ialah takbiratul ihram, kita kena angkat tangan. Dan dikira sebagai wajib yang angkat tangan. Jadi tuan-tuan, yang kedua, setiap kali rukuk. Setiap kali rukuk. Mana tiap kali kita rokok, ya. Tangan wajib tu. Sunnah pun. Dia termasuk sunnah, saya tersilap sebut. Sunnah Nabi. Angkat tangan waktu takbiratul ihram. Dia yang rukunnya takbir itu. Itu rukun. Terima kasih. Jazakallah khair. Jadi tuan-tuan, terima kasih. Sebab tu kena perbetulkan lah kalau tersalah. Okey, yang mula-mula tadi takbiratul ihram, kita kena dianjurkan angkat tangan. Yang kedua ialah disunnahkan juga ketika setiap kali kita rukuk. Mana dia kita habis walam yakul lahu kufuwan ahad, nak rukuk angkat dulu. Allahu Akbar baru rukuk. Yang ketiga, setiap kali i'tidal. Sami Allahu liman hamidah, bangkit daripada rukuk, angkat tangan. Setiap kali. Jadi rokok dengan i'tidal kena angkat tangan. Jadi sunnah Nabi lah. Sunnah Nabi. Okey tuan-tuan. Dan yang terakhir, yang keempat,
ialah bila kita bangkit daripada tahiyat awal. Bangkit daripada tahiyat awal untuk masuk rakaat yang ke-3. Maksudnya setiap rakaat yang ganjil mesti kita nak mulakan dia, kita kena angkat rakaat pertama, rakaat 3. Boleh? Betul tak? Rakaat pertama dengan rakaat 3 kita kena angkat. Okey. Okey. Rakaat 3 Kemudian yang seterusnya saat mengangkat kedua tangan dan menurunkannya secara bersamaan. Mana dia kita angkat tangan tadi bersamalah. Sebab ada orang, saya pernah jumpa di masjid tempat saya tugas jadi imam dulu. Dia AJK juga kalau kira, tapi dia AJK jenazah. Saya nak tegur tak berani sebab dia bahagian jenazah. Jadi tuan-tuan, tapi kita bila sembang-sembang dia kata tangan dia sakit. Jadi tak akan jadi sama. Jadi itu tak apa. Dia akan dia jadi macam tu. Jadi base kita sekali kan. Nah, dia jadi tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah. Dia ada orang yang jenis nak kata paralyzed juga, tapi pernah lah dijatuh apa nama lah. Okey tuan-tuan Okey, hendaklah juga jari jemari saling merapat antara satu dengan yang lain. Kita rapatkan. Jangan buat je. Itu tak menepati sunnah. Dia tak rapat sangat tak apa, tapi rapatlah sikit-sikit lah. Tuan-tuan ataupun kita buatnya Allah kalau yang macam ni pun tidak menepati tuan-tuan. Gini, sebab mesti tapak tangan kita mesti menghadap kiblat. Macam ni tuan-tuan. Sama ada setentang dengan telinga. Yang dianjurkan ada orang suruh pegang telinga, ataupun setentang dengan bahu. Okey. Jadi setentang dengan telinga ni bukan makna pegang telinga. Allahu Akbar. Dia pegang. Nak suruh apa nama? Dia pegang. Yang ni pernah saya jumpa dekat Petronas masa berhenti kan tak sempat tempat lain, Singapura dia tu kan. Ada jemaah tu. Allahu Akbar. Dia pegang telinga lah. Yang seterusnya ketika bersedekap meletakkan tangan kanan. Ini biasalah, kanan atas tangan kiri. Dan menggenggamnya di atas pergelangan tangan kiri. Dia ada apa nama 4 tempat tuan-tuan untuk kita. Dia boleh letak macam ni. Tangan kanan atas, tapak tangan kanan atas belakang macam ni. Letak je. Lepas tu boleh letak sini. Tapak tangan ni dekat pergelangan. Ni apa nama kan ada tulang. Letak sini. Letak. Letak je. Boleh letak sini. Ni je. Jangan macam ni. Begini tak ada. Ini bukan sunnah Nabi, tapi ada orang buat. Itu ni letak je. Terutama sekali mungkin tuan-tuan solat bila rapat-rapat. Dan satu lagi yang lebih afdal ialah ni kita genggam. Sebab tu tak dianjurkan pakai jam belah kiri sebab kita nak amal. Tapi sebab dia biasa tangan kiri, dia pakai tangan kanan, dia jadi tak selesa. Kalau tangan kiri tak apa, dia tak terasa. Pakai kiri juga lah. Tapi ambil sunnah yang ni. Ini tuan-tuan. Okey, lagi apa nama memandang ke tempat sujud, merenggangkan kedua kaki dengan acuan jarak yang secukupnya, yakni sejajar dengan bahu. Tuan-tuan ni, antara kaki kanan waktu kita berdiri, kanan dengan kiri waktu kita berdiri, dia tak ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, dalam apa nama, saya tengok buku Dr. Zaharuddin Abdul Rahman,
Dia kata bila tak ada hadis Nabi, dia bawakan hujah daripada pandangan imam mazhab. Kata imam mazhab dia letakkan pandangan. Kalau mazhab Hanafi 4 jari. 4 jari. Kaki kanan dengan kaki kiri. Ni kaki kanan, kaki kiri, belah ni kaki kanan. Sebab tu jemaah tabligh tengok dia tak luar. 4 jari. Nah, kalau Imam Syafi'i sejengkal. Tata jengkal macam ni sini kan? Macam ni. Jengkal mana? Mana? Sini ke sini? Gini. Gini nampak macam luas sikit lah. Nah, kalau gini lebih kurang kan? Sikit lah. Jadi makna dia Syafi'i ni luas sikit lah. Lepas tu pula mazhab Hanafi bukan, Maliki dengan Hambali, jarak dia ialah up to you. Ikut keselesaan. Kalau orang tu dia jenis gemuk, mungkin luas sikit. Nah, kalau dia kepit, angry bird dia lemah. Kita cerita yang lelaki lah. Nah, mungkin dia akan jadi luas. Betul tak? Jadi tengok keselesaan. Mazhab Hambali, Maliki dia, dan ada pandangan kata yang paling hampir kepada sunnah Nabi Hambali dengan Maliki. Nah, tapi Syafi'i pun kira okey lah. Yang paling payah Hanafi. Nah, bila berdiri seorang berdiri seorang. Ni cantik tu pandangan. kalau macam yang dia saf jamaah tu. Berjamaah kita kena rapatkan saf. Kaki. Anak kaki ke anak kaki. Jadi kita, sebab tu yang saya kata tadi, Maliki dengan Hambali tadi dia lebih hampir pada sunnah Nabi. Lebih kuat lah. Tapi Syafi'i pun kuat juga. Sebab Syafi'i pun agak luas. Dia tidak terlalu. Jadi bila kita kumpulkan pandangan imam mazhab ni, makna dia kalau kita nak beramal dalam solat ni, paling kecil kita nak rapatkan kaki, jangan tak boleh rapat langsung paling dekat pun kaki kanan kiri ialah 4 jari. Dan luas tak ada ni. Tengok keselesaan diri masing-masing. Okey tuan-tuan, sidang jamaah rahmati Allah. Okey, membaca Al-Quran dengan tartil dan merenung. Kalau yang gambar ni dia sebut kat mana? Atas. Oh, H tu. Ketika berserkat meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dan tangan kanan menggenggam di atas tangan. Oh, dia tak sebutlah. Jadi tuan-tuan, kalau ikut dalam hadis Nabi disebutkan dalam hadis tu daripada Bashir bin Nu'man ke apa? Nu'man bin Basir. Tuan-tuan, dia kata ala sadri. Sebab tu mazhab Hambali dia akan letak tangan betul-betul atas dada. Tapi kalau mazhab Syafi'i bawah sikit. Mazhab Hanafi bawah lagi. Bawah pada pusat Hanafi kalau tengok apa nama ni. Maliki ada orang kata tak payah pegang. Itu salah tuan-tuan. Saya belajar hadis dulu. Pensyarah saya kata Maliki tetap juga meletakkan tangan kanan. Sebab waktu dia luruh macam tu, waktu tu dia berada dalam penjara dan tangan dia diseksa sehingga dia tak mampu nak angkat. Bukan setakat nak letak sini, nak angkat takbir pun tak larat. Wallahualam tuan-tuan. Saya setakat saya belajar itu saja. Dan tuan-tuan tak boleh nak amalkan bila Allahu Akbar luruh macam tu. Kenapa hamba macam ni? Disebabkan dia dalam penjara dia. Kalau ada orang buat dia kata saya mazhab Maliki. Tak ada lah ya. Tapi itu jemaah Asir lah yang macam tu. Daripada Timur Tengah lah. Dia tak angkat. Tapi tuan-tuan kena berhati-hati. Yang Syiah pun ada yang buat macam tu. Tapi memang kita nampak lah. Tapi Allah. Tapi yang setakat yang kita pegang, yang Nabi buat mesti bersedekah. Apa nama? Tangan kanan atas, bersedekah atas. Ikutlah. Sama ada kalau yang betul-betul nak ikut matan hadis tu ala sadri. Sadri buat tu. Tapi kadang-kadang yang sampai tahap macam ni,
Dah kau tekak tu. Yang ni dah lebih dah. Kalau setakat macam ni okey lah. Benar tak? Ustaz, kalau ada yang kata lepas tu yang ibu jari ni tunjuk ke arah kolbu tu je. Oh, yang ni ada lebihan tambahan apa nama sebab dia kadang-kadang yang bila kita bincang itu, tapi kadang-kadang wallah alam lah, ada yang sampai tahap dia buat letak apa nama di jantung. Tapi aksesori macam ni kita tidak ditemui dalam hadis Nabi. Wallah alam lah, setakat yang ilmu saya lah. Saya setakat saya tahu. Kalau tuan-tuan betul-betul tanya dia daripada mana kita ambil. Kita macam tu lah. Kalau ataupun kita ambil macam tadi lah, kaki kanan kaki, mazhab mana yang sebut. Kurang macam tu lah. Kita nak beramal ni, dah katalah Quran ada tak? Tak ada. Hadis Nabi ada tak? Tak ada. Ada tak pandangan ulama yang lain? Tak ada juga. Tak ada. Tak payah amal. Betul tak tuan-tuan? Tak, betul lah. Dan nak amal macam mana? Benda yang tidak di luar daripada petunjuk. Wallah alam, saya pun tak pernah jumpa lagi. Mungkin anda boleh tanya kepada yang ibu jari mana je? Kiri lah, kiri. Kiri yang bawah dah. Dia letak situ. Kolbu. Kalau setengah dulu dia suruh letak dekat dada, suruh rasa denyutan jantung kan. Jadi tuan-tuan sidang jemaah Allah. Tapi yang macam ni tak ada ya. Pegang tangan satu. Yang ni betul lah dia ni. Dia macam ni. Satu. Dia bukan sebenarnya tak ada apa sebenarnya, tapi dia itulah dia mari orang tambah-tambah. Allah itu satu apa nama. Dia mari tambah wallah alam. Yang dari segi yang setakat ni huraian daripada syarah hadis tak disebutkan yang itulah. Okey tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah. Tapi saya setakat yang saya ada ilmu itulah. Mungkin dia ada kan, sebab tu Imam Malik kata lagi banyak kita belajar lagi kita tak tahu. Maksudnya apa? Bukan lagi banyak belajar lagi bodoh. Kita akan jumpa benda yang baru. Macam anda jumpa, saya tak pernah jumpa ni. Tapi anda kena pastikanlah. Kita kadang-kadang kita dapat, kita tak tahu daripada mana kan. Kita kena pastikan daripada mana asal usul. Jemaah saya di tu memang Yaman, Syria, Palestin. Boleh lah hantar ni sembang-sembang dia. Kita korek-korek sikit kan. Nak kita nak tahu lah. Jadi tuan-tuan, saya tahu tak, saya dapat ilmu apa nama sutrah. Saya dapat ilmu sutrah ni waktu saya berada di Madinah. Dulu belajar, tapi kita belajar sini kita tak berapa nak ambil berat sangat. Tak amal lah, sudah cerita lah. Kita pandai apa nama sutrah, kan tak ada apa lah. Tapi bila duduk sana, kan kita waktu kita masa saya mula pergi dulu tahun 2005, dia tak ada beratur macam law ni. Law ni dia bagi dah. Makna dia siapa yang pergi adalah peluang. Kalau zaman dulu siapa yang kuat boleh masuk. Tak kuat goodbye. Dulu memang dia bubuk semua. Betul tak? Jadi tuan-tuan jadi waktu tu kita bubuk-bubuk bolehlah duduk di apa nama raudah kan. Jadi kita semayang tiba-tiba dia tengok semayang ni ada orang nak lalu. Kita buat relax. Biasa orang kata di Mekah ni Madinah ni orang lintas depan orang semayang tu relax kita kata. Pahaman kita waktu tu jahil lah. Dan semua saya masa tu saya faham masa tu. Sebab dia tengok dalam TV orang duduk lintas lah. Kalau kita solat berjamaah betul lah. Dia tak boleh lintas depan imam saja. Depan jemaah boleh lintas. Waktu apa nama waktu tarawih tu kan. Imam je jaga sutrah seluruh tu, mana dia orang lain boleh lintas. Tapi bila kita solat sendirian, serupa. Kita tak boleh juga bagi. Saya bagi je lah sebab ingat kau boleh kan. Sebelum saya orang Mesir. Bila sampai depan saya tu, dia pun tahan. Dia tahan. Orang tu tak boleh lalu. Depan saya lah. Sebab saya duduk sebelah dia. Orang tu duduk depan saya. Lepas tu orang tu pun lari pergi tempat lain lah. Lalu ikut lain. Lepas habis semayang saya pun tanya dia. Saya kata kita wasarat tak erti mana juga. Tapi boleh lah. Lima dah taf'alu kadhalik. Kita kata kenapa awak buat macam tu? Hadhihi sunnah. Orang Arab dia cakap lah. Serius lah.
Kita oh sunnah Nabi. Oh pernah lah kita belajar dulu. Oh tapi kita tak amal apa kita sini. Nak amal apa? Tak berani. Saya tuan-tuan ni lepas saya balik saya belajar apa nama. Nah, baru semangat nak amal. Saya buat tuan-tuan. Nah, orang nak lintar apa? Betul buat. Dia kata, ish, dia kata. Nasib baik aku tak gelap. Jadi tuan-tuan sidang jamaah rahmat Allah. Nah, dia ingat kau boleh main-main lah. Ini orang amal sunnah Nabi ya. Kita ke tengah semangat lah tuan-tuan. Ya. Ada salam tak? Yang sebab tu saya kata kalau akad macam ni jangan pula. Saya pernah ni. Saya sembahyang dekat Masjid Akram. Waktu tu saya tengah tahiyat. Saya tengok dia dulu. Saya kata selamat ah. Selamat ah. Mana dia takkan lintah lah depan siapa-siapa pun. Sampai depan kita, dia nak potong. Kita tengah tahiyat. Kita pun tahan. Kita tengah tahiyat. Duduk kan. Dia pun sayang. Betul. Saya tunduk sebab saya nak saya tak kena belakang ni ada orang semayang. Patut dia serik-serik depan orang semayang tu. Depan kita dia nak potong. Kita bukan kita duduk macam ni, kita duduk tahiyat. Kita tunduk sebab nak tergelak juga. Kan kita macam ni kan. Sebab dia berdiri, kena angkat dia ni. Dia ingat kau kita nak bersandang dia. Sebab tu sekarang ni saya kena tukar. Nah. Oh, dia terkejut sikit lah. Macam ni pula. Tak boleh pakai. Nah. Sebab zaman sekarang ni zaman jenis tumbuk-tumbuk ni pula. Aduh. Kena strategi apa nama. Macam mana pula ni Tapi dinding lah. Tapi kita masa tu kita masbuk. Masbuk. Nak bawa je nak. Tapi ada yang amal sunnah Nabi. Kalau katakanlah kita masbuk, depan kita dia bangun dah. Kosong. Ada sebelah tu kita hanjar. Kalau boleh hanjar lah, tak ada orang sebelah kita tu, kita boleh hanjar. Kita cari sutra dia. Hanjar sebelah sini, dia bangun pula. Anaknya. Jadi kita serahlah kepada orang yang ada situ, mudah-mudahan dia orang alim belakang jangan lintah depan orang semayang. Benar tak? Tuan-tuan yang ada sini kalau ada orang semayang, cubalah elok jangan lintah depan orang semayang. Tunjukkan kita ni ada ilmu tuan-tuan. Jadi tuan-tuan ni insya-Allah kita sambung pada pertemuan akan datang. Surat 68 apa dah. Okey tuan-tuan ni, siap tuan-tuan sambung kerja balik. Allah a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqimus salah.